Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat syukur kepada Allah yang melanjutkan usia kita ke saat ini, memberikan kenikmatan kepada kita, pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan seumpama dengannya, memberikan hidayah yang paling utama kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan juga memberikan rezeki kepada kita untuk menyambung siri kuliah kita dalam kitab Talbis Iblis, berusaha mengawal diri daripada tertipu dengan tipu daya iblis. Itu saja maksud kita, supaya kita tak tertipu dengan tipu daya iblis laknatullah yang berusaha menipu manusia supaya terjerumus dan tergelincir ataupun tergelincir dari jalan Allah dan terjerumus ke dalam lembah neraka. Terkhusus kita dalam bab iaitulah talbis iblis terhadap ahli sufi, terhadap ahli sufi yang mendakwa diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam bab pakaian mereka, dalam bab ritual mereka, yang karya-karya yang mereka tulis untuk menggambarkan hidup mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah panjang bab ni kita bacakan, dan ini antara bab yang terbesar dalam kitab kita ni, iaitulah berkaitan dengan talbis terhadap para sufi dari kalangan orang-orang yang zuhud. Itulah orang-orang yang menampakkan dirinya zuhud kerana mencari redha Allah. Tetapi alangkah sedihnya apabila kezuhudan itu ataupun cara mereka itu terseleweng atau menyimpang dari jalan Allah yang sebenar. Jadi kerana itu kita berusaha untuk menepati syariat sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Sebab agama kita ni ada acuannya. Ada acuan, agama ini ada acuannya. Sebagaimana dia diturunkan, sebegitulah yang kita nak beriman dengannya. Dan tafsiran kepada agama mengikut tafsiran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang telah hidup pada zaman penurunan wahyu. Kita hari ini menghadapi pelbagai bentuk cabaran. Talbisu iblis bukan sekadar dalam bab amal ibadah, bukan sekadar dalam bab kefahaman aliran, malah juga dari sudut akidah dan kesamarataan di antara agama yang mereka sebut sebagai liberal. Justru kembali kepada syariat Allah yang sebenar adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Jadi melalui mana kita nak kenal acuan yang sebenar, ialah melalui ukuran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu kita katakan bahawa air sungai ni makin hulu makin jernih, makin dekat dengan laut makin keruh. Pasal apa? Makin jauh dia daripada sumber mata airnya, dia bercampur dengan tanah, daun kering, selut, kotoran dan sebagainya. Akhirnya di hulu tu kita tengok dia ni kotor. Nak cari mana yang suci, kena cari dari sumbernya yang asal. Begitulah kita makin jauh dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makin mencabar Islam. Zaman hari ini Islam ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran yang tidak merujuk kepada tafsiran sahabat dan juga para salafus salih. Jadi kita perlu kembali kepada nas agama. Syariat kita ni ada yang menjaganya,
Iaitulah selama kita kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati atau mendapatkan Islam yang tulen sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga dalam soal kehidupan seorang ahli ibadah yang disebut sebagai sufi. Sufi ni bahasa kita, dia ni panggil ahli ibadah lah. Dikenali dengan sufi, kita dah bicarakan sebelum daripada ni, sebab mereka ni memakai baju kasar yang diperbuat daripada kulit ataupun bulu-bulu yang kasar. Sama ada kulit sekeping begitu ataupun diambil bulu binatang tu dijadi kait dan akhirnya dijadikan pakaian. Jadi dia dikenali dulu sebagai kain kasar. Zaman lah ni kalau pakaian bulu ni pakaian mewah, terbalik pula lah. Ala kullin, dia disebut sebagai ahli ibadah, menzahirkan diri dengan kezuhudan untuk mencari redha Allah. Ada tak ruang talbis iblis pada mereka? Jawapan dia ada. Kita dah bicarakan banyak kali. Jadi sebahagian daripada mereka secara sengaja pakai pakaian yang lusuh untuk menampakkan kezuhudan dan menolak pakaian-pakaian indah. Dan kita bab ni lah yang kita dah baca akhir sekali, talbis pada pakaian yang lusuh menampakkan kezuhudan. Hari ni kita nak sambung muka surat 276 dalam buku kita ni, 276, iaitulah talbis memperindahkan pakaian. Talbis dalam memperindahkan pakaian. Mereka menolak dalam memperindahkan pakaian. Tak boleh pakai baju cantik ni, menafikan kezuhudan. Soalan dia, betul ke orang yang pakai baju cantik ni tak zuhud? Betul ke orang yang kalau nak zuhud jangan pakai baju cantik? Rumah dia ada satu almari baju cantik, semua tak boleh pakai belaka pasal cantik. Nak berlawan, nak jaga sifat zuhud ni, jadi tak boleh nak pakai baju cantik. Betul ke macam tu? Itu antara talbis yang perlu, yang kita nak bincangkan pada hari ni. Pak zaman kita ni baju cantik, terlebih cantik pula jadi syuhrah pula. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni apa? Baju syuhrah, pelik pada orang. Zaman lah ni baju pelik-pelik keluar macam-macam design. Baik, kita dalam bab memperindah, pakai baju elok, tak perlu compang camping, baju koyak. Tapi lah ni hak koyak tu jadi trend, mahal. Sengaja pula koyak, baju koyak situ, koyak sini, mahal pula. Kita dah sebut sebelum daripada orang kaya membayar dengan harga yang mahal untuk menikmati nikmatnya orang miskin. Betul tak? Orang kaya terpaksa membayar dengan harga mahal untuk memakai pakaian orang miskin. Orang miskin pakai baju koyak rabak sama dah. Orang kaya pergi beli mahal pula. Tuan-tuan kalau pergi beli baju koyak lagi mahal daripada baju hak tak koyak. Dekat supermarket lah. Betul tak? Kalau baju orang buang tu lain cerita. Talbis banyak kali ni. Iblis ni menipu daya kita. Baik, kita baca. Kalau ada yang mengatakan memperindahkan pakaian adalah keinginan diri. Keinginan diri ni dalam bahasa asal kitab disebut hawa nafsu, hawa nafsu. Pakai baju cantik ni adalah memuaskan hawa nafsu. Sementara dia kata kita diperintahkan untuk mengendalikan diri, untuk mengendalikan diri, lagi pula memperindahkan pakaian yang dikenakan itu ditujukan untuk makhluk, sedang kita ni diperintahkan untuk menunjukkan amal perbuatan kita hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Allah kan tak lihat pada rupa paras kita, Allah lihat pada amalan, Allah lihat pada hati kita. Jadi kalau kita pakai pakaian yang cantik tu, mesti tujuan dia nak tunjuk ke makhluk. Talbis ke tak talbis? Nampak macam kalau orang-orang tu rasa seronok betul juga.
Tapi soalan dia, betul ke siapa tak boleh pakai baju cantik ni? Maka kita jawab, tidak semua keinginan diri tercela. Bukan semua keinginan tu tercela. Yang terlarang adalah manakala syariat melarang apa yang diinginkan pribadi jika dilakukan untuk riya dalam urusan agama. Dalam urusan agama, annahu laisa kullu ma tahwahu an-nafsu yudhammu wala kullu at-tazyini lin-nasi yukrahu wa innama yunha an dhalika idza kana asy-syar'u qad naha anhu aw kana ala wajhi riya min babid din. Jadi bukan semua keinginan tu terlarang, melainkan keinginan yang dilarang oleh syariat. Okey, ataupun benda syariat bagi suruh buat, dibuat kerana riya dalam soal agama, yang tu terlarang. Bahasa mudah nak suruh faham tak? Syahwat nafsu kita ni, nafsu syahwat terlarang tak? Yang terlarang apa yang Allah larang. Ada nafsu yang Allah bagi. Kalau tak ada nafsu, susah hidup manusia ni, tak beranak pinak manusia ni. Betul tak? Jadi Allah bagi ada hawa nafsu, nafsu yang Allah izinkan, tapi dalam lingkungan syariat. Dalam lingkungan syariat. Ini kerana setiap orang ingin terlihat indah. Ini sudah merupakan bahagian jiwa dan hal ini bukan sesuatu yang tercela. Semua orang nak dilihat cantik. Itulah mengapa setiap orang perlu menyisir rambut, meluruskan serban, mengacar, meluruskan serban dan memakai pakaian yang elok. Yang kasar memakai pakaian secara elok, yang kasar dipakai di dalam, sementara yang bagus dipakai dilihat di luar. Macam kita mudah kat pasang lansir lah, ada bahagian dalam, ada bahagian luar. Takkanlah mai petok lansir macam tu je, betul tak? Mana fitrah manusia nak dilihat cantik. Ini sama sekali tidak dimakruhkan ataupun tidak termasuk perbuatan yang tercela. Penulis berkata lagi, penulis berkata, jika ada yang mengatakan, lantas apa alasan anda bahawa atau meriwayatkan dari Sarri As-Saqati bahawa dia berkata, andai aku merasa ada seseorang yang hendak masuk menemuiku, lalu aku melakukan ini pada janggutku, dia menggerakkan tangan di janggutnya seakan berusaha meluruskannya kerana orang itu masuk. Aku khawatir Allah menyiksaku dengan neraka lantaran perbuatan itu. Dia kata dia mengambil perkataan dari seorang zuhud atau seorang soleh pada dia. Aku bimbang kalau aku ni orang masuk jumpa aku luruskan janggut kerana nak nampak cantik pada pandangan dia. Aku bimbang Allah akan masukkan aku ke dalam neraka disebabkan perbuatan tersebut. Jadi menunjukkan apa kata dia? Menunjukkan kita ni tak boleh nak nampak cantik, takut jadi riya. Jawapannya, riwayat ini difahami apabila yang bersangkutan melakukan hal itu kerana riya dalam agama, seperti menampakkan kekhusyukan dan selainnya. Namun jika diniatkan untuk memperindahkan penampilan agar tidak kelihatan lusuh, ini tidak tercela. Sesiapa meyakini tindakan seperti ini tercela, bererti tidak memahami riya dan tidak memahami apa yang tercela. Jadi ada beza antara buat nak tunjuk kepada orang dengan buat hanya sebab kita nak nampak, nak memperindahkan penampilan kita.
Orang nak tengok kau tak tengok kau. Kadang-kadang kalau kita duduk seorang kat rumah pun, dalam rumah pun kita pakai cantik, bukan untuk orang. Betul tak? Ada beza. Kalau orang datang baru kita nak cantik. Melainkan kita ni memang suka kepada keindahan. Ya. Berkenaan dia contoh. Kalau macam kita panitia atau organizer program ataupun bagaimana. Buat kutipan tu kita tunjuklah kita buat pilihan macam tu lah. Bukan untuk tunjukkan kita ni buat video dakwah ataupun tapi orang nak bagi duit ataupun nak infak pada kita, dia kena kenal bulan-bulan dia ni memang selalu buat kerja dakwah, jadi kita yakin gitu. Tapi setengah orang berpandangan ni akan bawa kepada riak. Tapi kalau kita sendiri, orang yang dah biasa buat, dia akan kata tak pernah fikir pun untuk riak. Jadi macam mana Ustaz? Baik, soalan bagi yang tak dengar berkaitan dengan riak ni. Macam tadi kita bahaskan tentang indah, cantik. Nak memahami masalah riak, kita kata ada beza antara riak nak tunjuk kepada orang dengan memperindahkan diri. Memang ada fitrah kita ni nak suka kepada kemaskan. Jadi apa pula pandangan dalam bab kita buat kerja amal, kita post gambar kerja amal kita untuk menunjukkan laporan kepada orang yang menyumbang bahawa kita dah sampaikan sumbangan dia. Apakah dia dikira sebagai riak ataupun dia termasuk dalam melaporkan aktiviti kita? Kita katakan bahawa dua tu boleh berlaku pada satu benda yang sama. Sebagaimana kita kata memperindahkan pakaian tadi, kita kata ada beza. Tapi kalau tidak dijaga hati, boleh tak riak mendatangi sifat yang asalnya dibenarkan tadi? Boleh tak? Boleh. Maka dalam pakaian dia boleh datang. Kita kata memang memperindahkan pakaian boleh. Maknanya tidak dinafikan ada orang yang pakai cantik ni riak. Tapi jangan sebab ada orang pakai cantik riak, kamu terus kata pakai cantik tu tak boleh. Sebagaimana ahli zuhud kata pakai cantik tu hawa nafsu. Kita katakan tidak. Pakaian yang cantik tak semestinya hawa nafsu. Sebab ada orang suka kelihatan cantik walaupun tidak dipandang orang. Betul tak? Nak membezakan. Tapi riak dengan cantik tu boleh berlalu pada perbuatan yang sama tak? Boleh. Sama juga dengan apa yang disebut tadi. Melaporkan perbuatan baik boleh, tak ada masalah. Riak boleh datang tak? Juga boleh. Tapi kita tak boleh nak kata tak boleh melaporkan, sebab kalau melaporkan itu jadi riak. Sebab ada orang melaporkan bukan tujuan untuk riak. Jadi menghalang kalau buat kebajikan gitu, orang tak tahu. Jadi orang pun nak kerja pun payah. Aku nak bagi ke tak bagi, nak bagi ke tak bagi, payah. Yang penting orang yang melaporkan itu kena jaga. Itu maksud dia. Kita ni bila kita suruh memberikan, nak menjawab ahli sufi yang menolak pakaian indah, kita nak suruh pakai pakaian indah, tapi kita juga pesan kepada orang yang nak memperindahkan pakaian, jangan sampai ke tahap riak. Bukanlah kita nak mempertahankan orang sufi kata tak boleh pakai pakaian indah, kita pun pakailah pakaian yang baik, boleh, tak ada masalah. Riak pun tak apalah. Kita tak kata lagu tu lah. Cuma ini nak menjawab orang-orang sufi yang kata tak boleh pakai pakaian indah, dibimbangi dari riak. Baik, kita bimbang kepada riak itu betul, tapi jangan sampai menghalang keindahan ini. Kita bimbang kepada riak, memang kita takut pun, tapi jangan sampai habis kerja buat kita tak buat laku. Nanti sampai nak salat jemaah pun tak pergi. Itu iblis mari. Aku ni tak boleh pergi masjid, nanti orang kata riak. La ilaha illallah. Aku ni tak boleh puasa ni, nanti orang kata riak. Habis kalau kita buka pintu ni, syaitan akan masuk, semua amal tak kerja buat belaka sebab bimbang riak. Waktu kadang-kadang dia boleh masuk. Kita nak sedekah, nanti aku riak tak ada sedekah. Padahal kita kena lawan iblis tu. Tu dia panggil talbis iblis. Betapa banyak manusia hari ni meninggalkan amal saleh kerana takut riak.
Yang sebenarnya yang dia kena hindar, riak tu amal soleh kena buat. Tengok-tengok nak baca Quran sikit, orang mari tengok. Dia pun, alamak aku tengoklah, aku pun tutup pergi tak baca Quran. Siapa habis memang tak baca sungguh. Kita bukan dilarang daripada baca Quran, kita dilarang dari riak. Jadi, saudara jawab dua kali, saya nak baca Quran boleh tak? Pergi istighfar ya Allah, ikhlaskanlah niatku. Sambunglah baca, jangan tutup. Betul tak? Tapi iblis ni mari bisik, kamu baca nanti riak ni. Tak payah baca. Lah kali memang tak baca sungguh. Iblis menang. Itu dia panggil talbis. Kita sangka kita soleh. Aku tak baca sebab aku takut riak lah. Tak pakai cantik, takut riak lah. Aku kalau pergi kelas agama nanti orang panggil ustaz pula, oh semangat soleh, tak payah pergi dalam majlis ilmu. Aku riak dah. Baru belajar sikit dah rasa okey. Riak ni jadi aku tak nak belajar. La ilaha illallah. Sebab tu kita kata membezakan antara amal dengan riak. Itu maksud kita dalam jawapan terhadap riak. Memang kita takut berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah diri kita dan saudara-saudara kita daripada sifat riak. Tapi jangan sampai meninggalkan amalan itu dari asalnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maksud dia, tidaklah masuk syurga seorang yang pada hatinya terdapat sebesar biji sawi, yakni sebesar zarrah dari kesombongan. Sebesar biji sawi itu, benih sawi itu dari kesombongan. Andai ada satu tu dalam hati, Nabi kata tak masuk syurga. Dari kesombongan. Seorang lelaki pun tanya, ya Rasulullah, inna rajul, seorang seorang lelaki di antara kami suka bajunya bagus dan seliparnya atau sandalnya bagus. Tapi macam mana Rasulullah? Orang tu memang dia suka pakai yang bagus, cantik. Baju dia nak kemas, memang setrika rosak. Memang kemas lah orangnya. Rambut pula sikat. Memang dia suka kepada kemas, cantik. Macam mana? Apakah dia termasuk sombong? Ni sahabat tanya Nabi. Nabi SAW jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Allah suka kepada, Allah maha indah dan Allah suka kepada keindahan. Sombong maksudnya batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu baru sombong. Kalau dia pakai yang cantik, dia tengok aku cantik sekali sini, pakmu tak cantik belakang. Mari hati tu baru sombong. Tapi kalau dalam hati dia tak ada sifat, cuma dia suka kepada keindahan. Nabi SAW ada pakaian cantik. Tapi bila pakai pakaian cantik, tak adalah kata saya tak nak pergi nanti baju saya kotor. Meremeh-remehkan manusia. Tak ada. Yang tu bab lain dah. Hanya Imam Muslim yang meriwayatkan hadis tersebut. Makna kibir adalah sombong dengan menolak kebenaran. Ghamt pula meremehkan dan menghina. Penulis berkata, ada di kalangan sufi yang mengenakan pakaian mahal. Abu Abdullah bin Atha berkata, Abul Abbas Atha biasa mengenakan pakaian mahal dari bahan kapas dan dia bertasbih dengan tasbih dari mutiara. Namun dia lebih suka mengenakan baju yang sudah lama. Ini dalam bab lain. Dan ini termasuk bid'ah dia sebenarnya dalam bab tasbih kan. Tasbih tu tak apalah.
Maksudnya ada juga yang pakai pakaian mahal sangat. Aku berkata, jadi memperindahkan pakaian, satu tak nak pakai pakaian tu, pakaian indah. Satu, ada juga sampai peringkat ditalbis dengan, bila kata boleh pakaian yang indah, pakaian dia memang tak beli langsung lah pakaian biasa ni. Kalau pakai baju memang harga ribu-riban, memang harga mahal, ratus-ratus pula. Jadi apa pula keadaan itu? Aku berkata, penulis kata, pakaian yang demikian itu mengandungi unsur mencari kemasyhuran. Ia sama dengan pakaian-pakaian yang ditampal. Pakaian-pakaian orang baik semestinya sederhana. Pakai sederhana. Perhatikanlah bagaimana syaitan mempermainkan kaum semisal mereka ini antara dua hal yang berseberangan ataupun dua hal yang melampau. Satu, melampau mahal. Yang kedua, tak suka langsung kepada pakaian indah. Penulis berkata, ada juga dari kalangan sufi yang merobek sebahagian pakaian saat mengenakannya. Bahkan di antara mereka ada juga yang merosakkan pakaian mahal miliknya. Jadi dalam bab talbis, memperindahkan pakaian, ada juga kategori yang ketiga, bila dia pakai pakaian yang elok, sengaja pula robekkan dia. Atau pakaian yang mahal dia rosakkan supaya tak jadi mahal. Konon-kononnya dia adalah untuk tak nak bagi riak. Penulis ataupun dari Isa bin Ali Al-Wazir, dia mengutarakan bahawa satu hari ketika Ibnu Mujahid sedang bersama ayahku, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Kepada ayahku dia dikatakan oleh pelayannya, yang mengetuk pintu itu tidak lain adalah Shibli. Maka ayahku menyuruh si pelayan, persilakan dia masuk. Ibnu Mujahid menatap ayahku dan berkata, inilah saat aku membungkang Ash-Shibli di hadapanmu. Ash-Shibli biasa merobek pakaiannya setiap kali berpakaian. Ash-Shibli pun duduk. Jadi Shibli ni orang sufi yang memang dia kata kalau dia pakai pakaian dia akan koyakkan pakaian dia. Ash-Shibli pun duduk. Ibnu Mujahid bertanya, wahai Abu Bakar Ash-Shibli, benarkah ada keterangan yang membolehkan merosakkan sesuatu yang bermanfaat? Ash-Shibli kata, apakah, dia jawab balik dengan bertanya, apakah diketahui pasti ada keterangan yang melegalkan sesuatu di dalam Al-Quran? Dia membaca ayat Quran, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, dia mengusap kaki dan leher kuda tersebut. Kuda tersebut. Maknanya dalam nota kaki, Al-Baghawi menjelaskan dalam Ma'alimut Tanzil, maknanya lalu Sulaiman menebas kaki leher kuda tersebut dengan pedang. Inilah penafsiran Ibnu Abbas, Al-Qatadah, Muqatil dan para ahli tafsir. Hal ini dilegalkan bagi Nabi Sulaiman kerana seorang Nabi Allah tidak melakukan perkara yang diharamkan, tidak bertaubat dari satu dosa dan berbuat dosa lain. Kisah ni berkait dengan cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah satu ketika dia leka dengan kuda dia, menyebabkan dia lupa kepada zikrullah, sehingga dikatakan sampai peringkat terlewat solatnya. Sehingga selepas daripada itu dia pun disebut menyembelih kudanya, kerana sebab kuda ni melalaikan dia daripada mengingati Allah. Ayat surah As-Sad ayat 33, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Jadi dia mengambil perbuatan ini oleh kerana kuda tu elok, jadi dia bunuh kuda tersebut, menjustifikasikan perbuatan dia merosak sesuatu yang elok. Itu jawapan dia. Mendengar jawapan Ash-Shibli ini, Ibnu Mujahid pun terdiam. Ayahku lantas menyahut kepada Ibnu Mujahid, kamu bermaksud membungkamkannya, justru dialah yang membungkammu.
Setelah itu Asyibli berkata kepada Ibnu Mujahid, orang-orang sepakat bahawa kamu adalah ahli qiraah pada masa ini. Lantas adakah ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahawa seorang kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya? Lalu ayahku meminta Asyibli, katakanlah tentang ayat itu wahai Abu Bakar. Asyibli kata, yaitu firman Allah, qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Maka katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosamu? Ibnu Mujahid berkomentar, saat itu aku seperti tidak pernah mendengar ayat tersebut. Ibnul Jauzi berkata, kesahihan riwayat ini diragukan kerana Hasan Al-Ghalib adalah seorang perawi yang tidak thiqah berdasarkan keterangan berikut. Abu Bakar Al-Khatib mengatakan Al-Hasan bin Ghalib menyebut sejumlah perkara yang kebohongannya sangat jelas pada kita. Baik, itu hujah. Kita pun dengar, macam best dia punya hujah dia. Betul tak? Jawab, baca lagi. Apabila andai kata kisah tersebut sahih, kisah tersebut dikatakan tidak sahih sebab riwayatnya seorang lelaki yang ada bersifat dengan pembohong. Apabila kisah tersebut ataupun andai kata kisah tersebut sahih, apa yang sahih tadi ni? Hujah boleh merobek pakaian dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Dan hujah juga orang tu kata, jangan anggap kamu tu dekat dengan Allah tapi Allah tidak mengazabmu. Okay. Andai kata kisah tersebut sahih, bererti dia jelas menunjukkan dangkalnya pemikiran Asyibli dikala berhujah dengan ayat di atas. Pun dangkalnya pemahaman Ibnu Mujahid di saat dia diam, tidak membantah Asyibli. Macam kita kata hujah Nabi Sulaiman pun semelih kuda dia atau bunuh kuda dia. Jadi boleh merosakkan sesuatu yang elok daripada boleh merosakkan sesuatu yang elok. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda tersebut. Tidak boleh dinisbatkan kepada seorang Nabi yang terjaga dari segala dosa bahawa dia pernah melakukan satu perbuatan yang merosak. Mustahil kita kata Nabi Sulaiman merosakkan atau membunuh sesuatu disebabkan perkara tersebut. Satu. Atau membunuh, dia sebut dia membunuh kudanya, membunuh dengan maksud menebas lehernya dan kakinya. Padahal selain itu para ahli tafsir berbeza pendapat berkait dengan makna ayat tersebut. Sebahagian dari mereka menyatakan maknanya adalah mengusap leher dan kaki kuda sambil berkata kamu berada di jalan Allah. Jika benar perkataan ini, makna dia tak bunuh, memang dia usap sungguh. Ada sebuah kata usapan itu adalah bahasa kiasan. Dia kata kalau ada sebahagian ulama tafsir kata tak bunuh, melainkan dia mengusap sungguh. Jika benar perbuatan ini termasuk perbaikan, bukan merosak. Bahagian lain kata Nabi Sulaiman telah menyembelih kuda, bukan bunuh saja, tapi dia sembelih. Jadi bila sembelih, dagingnya boleh dimakan dan juga hukumnya diharuskan. Berbeza kalau hujah tu, kalau nak ambil dengan hujah tersebut nak rosakkan pakaian, dua benda yang berbeza. Sembelih ni boleh makan, merosakkan pakaian akhirnya rosak. Dengan demikian Nabi Sulaiman AS pada hakikatnya tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan keburukan ataupun dosa. Ini berbeza dengan merosakkan pakaian yang dilakukan bukan kerana tujuan yang dibenarkan. Jelas tidak boleh. Itu satu. Di samping itu mungkin saja dalam syariat Nabi Allah Sulaiman tindakan tersebut boleh dilakukan, dan aturan tersebut tidak ada dalam syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata benar juga berlaku, boleh jadi itu berlaku dalam syariat Nabi Sulaiman yang Allah kata benda tu boleh, sedang dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merosakkan itu tak boleh. Seperti hukum bunuh diri lah.
hukum bunuh diri pada syariat Nabi Musa boleh ke tak boleh? Malah dia sebahagian jalan taubat. Orang nak taubat pada syariat Nabi Musa kena bunuh diri dia. Betul? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Allah Ta'ala kata sebut dalam surah Al-Baqarah, wahai Bani Israel. Tadi Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya qaumi, wahai qaum, innakum zalamtum, kamu berbuat zalim kepada diri kamu di saat kamu jadikan anak lembu sebagai Tuhan tu. Maka taubatkanlah, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Fatubu ila badikum. Macam mana? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Saya lupa macam mana sifat dia berbunuh, kena naik atas gunung ke lagu mana. Tapi nak sebutnya itu dalam syariat Nabi Musa. Kita tak boleh nak ambil syariat Nabi Musa. Maka hari ni siapa yang dah ferah pun semua taubat, nak taubat tak boleh nak buat apa dah, dosa banyak sangat, nak kembali kepada Allah, naik atas puncak bangunan tinggi, terjun bawah. Mana boleh? Syariat kita tak sama dengan syariat Nabi Musa. Itu cerita Allah berkaitan dengan Nabi Musa. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu indah. Siapa-siapa nak taubat bebas. Dia kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun dia bertaubat dengan salat dia 2 rakaat dan sebagainya, bebas. Itu antara rahmat Allah kepada umat kita. Baik. Abu Abdullah Ahmad bin Atha rahimahullah berkata, Abu Ali Ar-Ruzbari menganut fahaman merobek lengan baju serta mengoyak pakaian. Abu Abdullah Ahmad bin Atha lantas melanjutkan, Ar-Ruzbari biasa merobek kain mahal, lalu memakai separuhnya untuk atasan dan separuhnya untuk bawahan. Dia pakai koyak kain jadi 2, satu pakai belah atas, satu pakai belah bawah. Okey. Ar-Ruzbari dia kata tahriqu akmamihi wa taftiqa qamisihi. Merobek pakaian. Akmam ni kalau poket ni ada, dia koyak poket. Dalam nas yang asal, merobek ataupun lengan baju, lengan baju pun dia koyak lengan baju. Okey, dan merobek pakaian dia. Ajaib ni. Qala fakana yakhriqu thawbal muthamman, dia merobek pakaian mahal. Fayartadi binasfihi wa ya'taziru binisfihi. Dia koyak kain yang mahal, satu pakai belah atas. Atas ni makna kain atas ni lah, ni kita panggil rida. Kalau orang panggil baju 2 pasang ni, kalau baju 1 pasang kita panggil thawbun lah, baju letak thawb, jubah. Jadi dia pakai satu belah bawah, satu bahagian atas. Pada satu hari dia masuk tempat permandian umum. Di saat itu sahabat-sahabat tidak membawa sarung. Kemudian dia merobek kain yang dia kenakan menjadi beberapa bahagian sesuai jumlah sahabatnya yang ada di situ. Lalu para sahabatnya mengenakan potongan kain tadi sebagai kain sarung. Dengan tenang Ar-Ruzbari menghampiri para sahabatnya dan memberikan potongan kain tersebut, yakni saat mereka keluar menemui pemilik pemandian meminjam sarung. Ahmad bin Atha menambahkan, Abu Sa'id Al-Khuzari berkataku, aku bersama Ar-Ruzbari pada hari itu. Nilai kain yang dipotong-potong olehnya ini kurang lebih 30 dinar. Penulis berkata, Abul Hasan Al-Bushanji menuturkan, dahulu aku mempunyai burung qabajah. Burung apa ni? Burung puyuh nama kita lah ni, yang aku beli dengan harga 100 dirham. Satu malam 2 orang asing datang bertamu ke kediamanku. Aku kemudian bertanya kepada ibuku, apa ibu punya makanan untuk tamuku?
Dia berkata yang ada hanya roti. Dia kata akhirnya burung itu pun aku sembelih, lalu aku suguhkan dia kepada dua orang tetamu asing tadi. Sebenarnya Al-Bushanji mungkin saja meminjam wang dari orang lain untuk menjamu tetamu yang datang. Kemudian dia menjual burung miliknya untuk membayar hutang ini. Maka dengan melakukan sembelihan tersebut, dia telah berbuat satu kecerobohan atau bahasa yang melampau lah. Ahmad Al-Ghazali pernah tinggal di kota Baghdad. Lalu dia melakukan perjalanan ke Muhawwal, berhenti dekat kincir air yang mengeluarkan bunyi dari putaran baling-balingnya. Dia lantas melempar jubah yang dikenakan ke kincir yang sedang berputar sehingga dia terpotong-potong. Jadi penulis berkata, perhatikan kebodohan, kecerobohan dan sikap jauh dari ilmu di atas. Padahal terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kita dilarang menyia-nyiakan harta. Andai seseorang memotong wang dinar yang kukuh dan membelanjakannya, maka ini saja menurut fuqaha sudah layak disebutkan sebagai bodohlah. Lalu bagaimana kiranya dengan perilaku membazir yang diharamkan seperti itu? Kalau orang potong duit, orang kata tak cerdik. Tiba-tiba yang ni merobek-robekkan pakaiannya yang bernilai hanya disebabkan alasan yang tidak munasabah dia. Jadi kita katakan Islam melarang perkara tersebut. Tambah-tambah pula kalau ada orang bagi, pakailah, nak macam mana? Alhamdulillah lah. Ada kemampuan beli yang baik, yang elok. Tapi kalau yang melampau-lampau mahal, yang tu kena fikirlah perlu atau tidak kita nak pakai. Betul tak? Kalau serakak 100, 200 pakaian, okey lagi lah, tengok kualiti lah dah. Mana kita nak pakaian yang elok, yang sedap dipakai, yang kita selesa. Tapi kalau siapa pakai harga pakaian pun ribu-ribu, nak masuk kedai tu paling minimal kena beli harga 100,000 baju dia. Tasyak tu. Tapi ada orang pakai lah. Lagu tu bukan sifat orang mukmin. Okey. Belah ni bukan setakat pakaian, macam-macam lagi hak ada. Aksesori hak lebih. Aksesori tu hak lebih. Necktie harga beribu, necktie je baru. Coupling baju ni harga beribu-ribu. Kalau perempuan pula apa tu, kerongsang dia tu padahal nak sakut tu je. Handbag dia lagi, masya-Allah. Padahal kita diminta untuk bersederhana. Yang penting tutup aurat. Cantik, alhamdulillah. Halu bab kereta. Dalam bab kenderaan dengan pakaian ni, dalam bab wangi-wangian, maksud keselesaan dan wangi itu dibenarkan dalam syarak. Cuma keselesaan yang bagaimana? Pada saya kalau pakai siapa pekak nak kena pakai kereta harga 2-3 juta tu, yang tu kita tak panggil selesa pun, setengah-setengah kereta mahal. Gaya je lebih, bukan selesa pun. Tapi kalau orang nak pakai kereta, contohnya Toyota Camry ke, ataupun apalah kereta dalam nilai, dalam kemampuan dia beli dalam mungkin 500,000, mungkinlah dalam kemampuan dia, maksud keselesaan tu masih lagi boleh diterima zaman kita ni lah. Tapi kalau pakai kereta mewah-mewah sangat tu, tengok kemampuan. Kalau kita ni kemampuan kita okey, dalam selesa pagi kita, tahap selesa kita mungkin dalam 70,000, 80,000 ataupun 60,000, atau bawah lagi, atau 40,000, atau keadaannya. Tapi kalau keselesaan yang dalam kita mungkin 500,000, boleh lagi dianggap selesa lah, mencari keselesaan. Tapi kalau harga kereta, nak sengaja nak pakai kereta kereta ke dia Maserati, kereta Ferrari, kadang-kadang bukan selesa pun, sepit duduk bukan. Tapi yang tu saya rasa tidak membawa maksud keselesaan yang diharapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Begitu pula dengan kebiasaan kaum sufi yang merobek kain yang dilemparkan pada saat mereka sedang bersedih, seperti yang akan dikemukakan dalam uraian selanjutnya. Mereka menyebut ini satu keadaan kesufian, padahal tidak ada sama sekali pada
Padahal tidak ada kebaikan sama sekali pada keadaan yang bertentangan dengan syariat. Dia kata kamu tak faham. Yang tu orang sufi je faham. Kenapa dia robek pakaian? Kenapa orang sufi? Kita kata tak ada kebaikan andai kata perkara tersebut bertentangan dengan syariat. Takkan mu nak kata kefahaman kamu lebih dahulu daripada syariat Nabi yang tak bagi kita merosakkan benda-benda yang elok. Nak pergi perang pokok-pokok pun tak boleh potong. Nak pergi perang tak boleh nak rosakkan benda-benda yang tu kan tak perlu dirosakkan. Biar kebun-kebun tak payah. Ni tiba-tiba nak pergi masuk hancurkan kebun-kebun, tak ada kaitannya. Melainkan dengan nak masuk tu kena rosakkan dulu baru boleh masuk. Tu lain cerita. Betul tak? Sebab hingga ke air ni kalau jatuh lalat Nabi kata celuk dulu boleh minum lagi. Benda-benda kecil begitu pun Islam jaga, apatah lagi benda-benda besar. Jadi tidak ada kebaikan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat walaupun manusia nampak betul. Menurutmu apakah mereka budak bagi jiwa sendiri ataukah mereka bertindak sesuai pandangan peribadi? Jika mereka tahu dengan melakukan tindakan seperti itu bererti mereka melanggar syariat, ini namanya pembangkangan. Jika mereka tidak tahu maka disebut inilah kebodohan yang sangat parah. Baik, yang seterusnya kita pergi. Kita nak putih ke apa ni? 10.30. Bukan nak pergi kenduri pula apa ni? Nak balik awal belaka ni, cuma tak ngaku je. Menulis berkata, talbis seterusnya talbis dalam memotong pakaian secara berlebihan. Apa pula? Di kalangan kaum sufi ada seseorang yang memendekkan pakaian secara berlebihan sehingga dia tergolong dari pakaian syuhrah, sensasi. Nabi SAW bersabda, izarul muslim ila insafis saqaini la junaha aw la haraj alaihi ma bainahu wa bainal ka'baini ma kana asfala min dhalika fahuwa finnar. Pakaian orang muslim seharusnya separuh betis atau kepada sehingga pertengahan kedua betis. Tidak ada dosa dan tidak ada kesempitan atasnya untuk mengenakan sarung hingga batas antara pertengahan betis dengan dua mata kaki, dan mengenakan sarung di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Dari Ma'mar dia berkata baju gamis Ayub sedikit memanjang. Lantas ada yang berkomentar terkait hal itu. Dia menanggapinya pakaian syuhrah saat ini adalah yang menyisingkan bahagian bawahnya. Ishaq bin Ibrahim bin Hani meriwayatkan, suatu hari aku berkunjung ke kediaman Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal dengan mengenakan baju di bawah lutut tetapi di atas betis. Imam Ahmad kemudian berkata, apakah ini? Imam Ahmad berkata mengingkari hal itu dan berkata ini tidak patut sama sekali kerana asasnya ketentuan sunnah tanpa berlebihan ataupun tanpa meremeh-remehkan. Jadi Imam Ahmad mengingkari sifat yang berlebihan dalam ada orang nak lari daripada isbal. Tuan tahu ni apa maksud dia memotong pakaian. Kita ni dalam bab pakaian ada yang disebut sebagai isbal. Tahu isbal? Isbal kan? Isbal ni memakai pakaian lebih daripada buku lali, melabuhkan pakaian disebabkan kesombongan. Nabi suruh pakai bagi lelaki lah, pakaian dia lebih atas dari buku lali, antara betis dengan buku lali. Pakaian mukmin di tengah tu. Jadi ada setengah berlebih-lebihan sampai pekak dia memang potong sikat sungguh. Sehingga pada zaman tersebut orang lain tak sikat lagu tu pun dia melebih-lebih sikat dia. Kalau kita kata sikat tu sampai atas buku lali sikit sampai separuh, dak dia ni sampai dekat dengan betih. Boleh jadi jubah dia ni sampai kat betih sikatnya dia. Jadi perkara tersebut pun diingkari oleh Imam Ahmad. Takut-takut apa dah?
terlebih jadi pakaian sensasi syuhrah yang juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya, banyak kali natijah daripada semua ni apa? Maksud yang kita nak sebut daripada awal lagi, talbis iblis ni, orang nak buat benda baik tapi akhirnya tanpa sedar dia menentang syariat, bertentangan dengan syariat. Semua orang buat ni tujuan dia baik belaka, tapi akhirnya apa? Bertentangan dengan syariat. Yang tak baik tu mana? Yang tak baik bertentangan dengan syariat tu, pada zahirnya pada manusia nampak baik, tak nak zuhud baik, tak nak zuhud pula, tak nak riak baik, tapi bila dia merobek pakaian, kalau perobek pakaian tu bertentangan dengan syariat Islam. Batu orang nak suruh kita, nak suruh faham, menyelisihi Nabi itu sendiri, menyelisihi itu sendiri sudah merupakan perbuatan tercela, tanpa dilihat kepada apa yang dia buat daripada maksiat ataupun ketaatan. Dia buat ketaatan, kalau dia buat maksiat, menyelisih Nabi, memang confirm ni kita kata tak betul. Kalau dia buat ibadah menyelisih Nabi, ibadat mungkin baik, tapi sifat dia menyelisih Nabi itu tak baik. Boleh faham tak? Kita kata dia semayang, tapi semayang dia tidak diajarkan oleh Nabi. Semayang tu pada zahir manusia baik, tapi menyelisihi tu, hak Nabi tak buat dia buat tu, itu sudah dikira satu keburukan. Aku semayang, betul lah mu semayang, tak ada masalah semayang tu, hak masalahnya menyelisihi Nabi tu. Ni baca Quran contohnya, baca Quran bagus, tapi membaca Quran pergi baca tempat hak Nabi tak baca, dia kan jadi lain tu. Jadi menyelisih pada sendirinya itu sudah dilihat sebagai maksiat ataupun benda itu tak baik dalam agama. Allah Ta'ala kata, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih Nabi itu takut mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surah, ya, cari nama surah. Surah An-Nur, ya, ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Surah nombor 24. Hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya. Ini orang yang mengingkari, menyelisih perintah Nabi, sifat berselisih itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sebut, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sebab kebinasaan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebab kebinasaan umat sebelum kamu ialah banyaknya persoalan mereka terhadap nabi-nabi mereka dan perbezaan mereka dengan nabi-nabi mereka. Sifat berselisih dengan nabi, maknanya begini, bukan dalam soal maksiat saja. Maksiat tu confirm dah. Dalam soal ibadah pun jangan sampai menyelisih nabi. Sebab kita tak nak sifat selisih tu, kita nak sifat selari. Nabi buat gini, kita buat gini. Nabi tinggalkan ni, kita tinggal macam ni. Jangan sampai Nabi buat gini, kita buat lagu ni. Buat juga, tapi buat lain. Sifat selisih tu tak bagus. Dalam agama tak nak. Lepas tu, orang-orang yang terlibat dengan dunia kezuhudan ini, dunia tasawuf, dunia tarekat dan sebagainya, zahir kita nampak mungkin pada pandangan kita orang-orang baik.
penampilan mereka, pakaian mereka, tutur kata mereka, bicara mereka. Tapi satu je kita kena tanya, bahawa apakah itu sama dengan Nabi ataupun tidak? Pertuturan yang baik, alhamdulillah, kita pun suka pertuturan baik. Tapi di saat kala zikir mereka sampai pekat ribu-ribu, kemudian melompat, kemudian zikir tapi sudah selisih. Pakaian mereka bagus gitu, tapi di saat diberi pakaian yang cantik sampai pekat mereka koyok-koyok pakaian, itu bertentangan dengan sifat Nabi. Kalau Nabi pakaian cantik, alhamdulillah, tidaklah kata sampai pekat kena koyok-koyok. Jadi apa yang Nabi suruh sebenarnya? Kalau zikir sampai pekat, tak kerja, duduk kat masjid, duduk main zikir siang malam, tak keluar rumah dan sebagainya, mana nak ziarah orang sakit, mana nak tanya khabar orang miskin, mana nak berbuat baik kepada jiran, mana. Syariat Nabi itu luas. Jadi yang jangan menyelisihinya. Kita suka andai kata kita boleh menepati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kita tak kata di saat kita sebut ni kita perfect, maknanya kita buat semua yang Nabi buat. Dah, yang Nabi buat banyak lagi yang kita tak mampu nak buat. Tapi jangan dalam kita di saat ada kemampuan kita buat, kita pergi buat benda yang Nabi tak buat. Kalau tak mampu nak buat, tak apa. Maknanya banyak saya tahu zikir ni, banyak lagi zikir yang kita tak mampu nak baca Quran pun tak sempat, nak zikir pun tak sempat. Ni tak, dia sempat berzikir, tapi bila dia zikir hal lain daripada hak Nabi. Kan beza tu. Itu sifat menyelisihi. Yang pertama meninggalkan. Dan orang meninggalkan ni dia rasa macam rasa tak cukup, sebab dia tinggal. Aku tak buat lagi hak Nabi ni. Tapi orang yang menyelisihi, mungkin dalam hati dia rasa cukup dah. Sebab apa? Dia dah buat. Cuma yang dia tak sedar, dia buat sesuatu yang menyelisihi, yang selisih, tak sampai kepada natijah. Yang tu kita kena beringat dalam bab amal ibadah, dalam bab kehidupan kita. Paling utama selari dengan Nabi. Sebab apa? Sebab sifat selari inilah yang menyampaikan kita kepada destinasi syurga. Sama ada dalam zikir, sama ada dalam bacaan, sama ada dalam perbuatan, even dalam bab pakaian. Even dalam bab pakaian. Talbis dalam soal sobekkan di kepala. Baik. Adanya sufi yang meletakkan di atas kepalanya percikan atau perca kain, tapi bukan serban. Lagu mana dia letak, Allah Ta'ala alam. Kita pakai serban tapi letak kain di atas kepala dia, perca kain, khirqah, makan al-imamah. Qala al-musannif wa qad kana fi as-sufiyyah man yaj'alu ala ra'si khirqatan makan al-imamah wa hadha aidan syuhrah li'annahu ala khilafi libasi ahli al-balad wa kullu ma fihi syuhrah fahuwa makruh. Penulis berkata, beberapa sufi mengenakan perca kain di atas kepalanya dan bukan mengenakan serban. Ini juga termasuk pakaian sensasi ataupun syuhrah, disebabkan mereka menyelisih pakaian penduduk tempatan. Dan setiap pakaian yang mengandungi unsur mencari populariti diri, maka hukumnya dibenci. Bishr bin Al-Harith berkata, Ibnul Mubarak masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat dengan mengenakan, peci ni apa bahasa dia? Qulun suwah. Qulun suwah ni apa, macam ni kain atas bahu ni. Lantas dia melihat orang-orang tidak mengenakan peci. Qulun suwah ni, qulun suwah ni baju ataupun baju atas baju. Baju apa dia panggil? Bukan jaket juga, jenis. Lalu dia pun apa? Dia tengok orang lain tak pakai, dia pun lipat masuk dalam poket dia. Dia tak suka pakai pakaian yang tidak dipakai oleh orang, sehingga nampak dia pelik, orang lain tengok belakang dia. Sehingga orang lain tengok belakang dia, dia panggil libas syuhrah.
Penulis berkata, di antara kaum sufi ada yang hanya memiliki satu helai pakaian kerana ingin zuhud di dunia. Ini merupakan sikap yang baik, namun lebih layak serta lebih bagus jika dia mempunyai satu lagi pakaian untuk salat Jumaat dan salat hari raya. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami pada hari Jumaat, dan baginda bersabda, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumi jum'atin siwa yaumi mihnatih. Tidak ada larangan bagi seorang dari kalian apabila membeli dua helai baju untuk dikenakan pada hari Jumaat selain pakaian kerja. Selain pakaian kerja. Jadi itu dalam bab pakaian. Memanglah kezuhudan tu bagus. Kita pun memang galakkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersikaplah dengan sifat zuhud. Itu jangan melampau dalam soal berharta ni, dalam soal berharta. Jangan juga sampai peringkat menolak nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla bagi. Tengok zaman dan keadaan, zaman dan keadaan kita. Kita lah ni pakaian-pakaian cantik, pakaian-pakaian elok lah kita kata. Hak murah pun banyak dah. Jadi jangan sampai kita ni nampak zuhud, orang tengok pula kat kita, jadi pelik pada orang. Padahal nak mendapatkan yang elok tu mudah. Jangan sampai pula kita menolak pakaian-pakaian yang indah dan sampai merosakkan pakaian-pakaian itu. Yang penting maksud dalam agama ni menutup aurat, selesa, dan juga tidak menarik perhatian orang. Tidak menarik perhatian orang. Dan bersikap dengan sikap zuhud juga bermaksud kita tidak meminta-minta dan juga kita tidak menonjolkan apa yang kita ada. Kita bersikaplah dengan sederhana. Apa yang ada kita makan, apa yang ada kita pakai, yang selebihnya kita bersedekah. Itu baik sebenarnya. Jangan sampai kita tertipu dalam talbis iblis. Iblis boleh menipu daya kita walaupun dalam sikap yang pada asalnya adalah baik. Mudah-mudahanlah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan panduan kepada kita. Baik, kita akan berhenti setakat tu. Pasal dalam bab yang seterusnya ini terkait dengan makanan pula, dan dia agak panjang. Sampai pekat dalam bab makan daging pun ada yang tak makan daging. Sampai pekat nak cari makanan-makanan yang memang dengan selapar dia tu, dia menolak makanan untuk dikatakan zuhud, dan juga tak makan dan tak minum. Sebahagiannya dalam bab makanan. Ada lagi dalam bab tarian, ada bab nyanyian dan sebagainya. Lepas daripada ni panjang lagi bahas kita ni. Bab kita ni memang paling utama, dia nak menjawab orang-orang zuhud ataupun ahli ibadah yang terpesong dari agama. Apa peringkat ni dalam bab nyanyian. Kita akan tengok zaman lah ni, apabila kita tengok orang meninggalkan syariat, pada asasnya orang tak kenal syariat tu. Dia nak benda baik, akhir sekali dia jatuh dalam satu lembah yang mana pada kebaikan yang bukan dalam definisi syariat. Sehingga ada yang menyanyi atas nama agama, ada orang berjoget atas nama agama, ada orang macam-macam lah. Dan benda tu yang kita kena tahu supaya kita terpandu dalam ibadah kita kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang dalam bab nyanyian ni pun panjang ni. Khusus ni dalam bab menjawab ahli-ahli sufi yang suka menyanyi. InsyaAllah lah nanti ada rezeki kita baca selu-selu pun tak apalah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.